takat baiki lah. Bukan kita upgrade motor saja, upgrade agama kita. Nah, motor dulu pakai Honda Cut, mula-mula umur 16 tahun, 17 tahun. Dan ni nak pakai 1,100 dah. Pasal apa? Seorang kontraktor yang berjaya. Mana upgrade tu jauh tu. Nah, agama juga upgrade. Dulu kita jual semayang, sekarang kita jaga semayang. Nampak? Kalau kita nak kata hebat kita, hebat kita motor 1,100. Tak payah semayang. Orang lain hebat pada kita tu. Nah, kita ada duit juta, orang lain ada 2 juta. Kita ada 3 juta, orang lain ada 4 juta. Tapi tak menghalang taat pada Allah. Konvoi biarlah mengundang rahmat dan berkat daripada Allah. Banyak berlaku kawan-kawan kita set motor besar dia lah. Geng-geng superbike. Accident, kesian. Bukan kesian dia accident. Cerita anak bini dia tidak solat, maka mati dalam keadaan sesat lagi menyesatkan. Waktu yang kita bimbang. Jangan sampai begitu. Kita ada agama. Balik kepada Allah. Bukan motor besar Tuhan nak tengok. Boleh masuk syurga. Mana masuk syurga? Pasal pakai 1,100. Dah mana masuk syurga? Pasal pakai Lamborghini Diablo. Tengok solat dia dah. Tak ada solat, maka no. Konalok neraka, na'udzubillah. Kita orang suka pergi clubbing, tapi kita orang tak minum. Apa hukumnya? Tak minum tak berdosa. Tapi tengok clubbing tu apa dia? Kalau clubbing tu laki-laki yang menyanyi, orang laki-laki yang mendengar, tak ada masalah. Tapi kalau clubbing orang perempuan berjoget-joget, mendedahkan aurat, menampakkan maknanya apa benda ni, aksi-aksi yang menggalakkan ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kejaga. Biasanya clubbing banyak benda haram. Kalau nak clubbing dengan bini kita sudah, tak ada masalah. Balik di rumah, clubbing di rumah. Boleh. Tak pakai baju pula tu nak clubbing di rumah. Sebab apa? Isteri kita tu lah penghibur kita, bukan orang lain. Suami kita lah yang menggairahkan kita, bukan orang lain. Maka jauhilah benda-benda yang macam ni. Soalan seterusnya. Saya juru foto perkahwinan. Saya pernah dengar ustaz kata ambil gambar perempuan tak boleh. Dengan hasil upah yang saya terima. Apakah hukumnya? Saya tak kata ambil gambar perempuan tak boleh. Saya kata tak boleh ambil gambar yang haram kita lihat. Nampak tak? Sebab tu kita nak ajak fotografer supaya ambil gambar dan tidak berdosa. Kita nak kata hebat kita ambil gambar perempuan, nampak pakai skirt, pakai apa. Dok mana dok? Main dalam Selangor nama je. Tapi Peter Sanders ambil gambar kubah masjid, ambil gambar buah tasbih, ambil gambar leha Quran, terkenal seluruh dunia. Dia mengembara seluruh dunia. Dia boleh masuk dalam Kaabah. Raja Saudi tengok hebat, dia ambil gambar kubah, ambil gambar orang semayang, ambil gambar orang mengaji madrasah. Benda-benda Islam dia ambil, dijemput masuk dalam Kaabah. Dijemput boleh ambil gambar di Masjidil Haram. Bila-bila masa. Hebat, namanya sebutan dunia. Kita nak kata ambil gambar apa, nampak apa, rasa hebat sangat letak dalam Facebook. Cak ayam je, dapat puannya. Lepas tu saya buat laman digital booming. Nak alih daripada ambil gambar orang telanjang yang ada orang, saya ambil gambar orang tua, ambil gambar monyet, ambil gambar burung, ambil gambar kucing. Tapi dapat komen lebih daripada 4.5 juta daripada seluruh dunia. Saya suka isap rokok gudang garam. Kadang-kadang seluar saya berlubang. Cakap betul saja. Kena baru gudang garam. Boleh tak pakai seluar yang berlubang kecil itu untuk semayang? Dia gudang garam ni dia meletup. Meletup. Dia besar kan rokok gudang garam tu. Indonesia apa ni? Tapi yang besar lagi made in Malaysia. Nampak? Made in Malaysia. Besar ni. Saya tengok dah di perkampungan dalam hutan, orang asli. Penempatan orang asli. Dia isap rokok daripada daun jagung. Orang kurang isap rokok belaka. Dia punya belakang isap tu kecil je, depan besar tu. Bara dia macam piston 2,200. Bara dia. Jadi dia kata bila kena di baju lubang-lubang, boleh tak semayang? Jawabnya lubang tak usah kata kecil, besar ni boleh semayang lubang. Asal tak nampak aurat. Masalah tak sah semayang bila nampak aurat. Tapi kalau ada lubang tak nampak aurat, tak ada masalah. Contohnya kain melekat dia kena striker, lubang besar ni, lubang kain melekat, dia pun lipat duduk belah dalam, tak nampak.
Di semayang tak nampak. Sah tak? Sah. Mudah. Itu kepahaman agama. Bukan lubang aja tak sah. Lubang tak sah. Lubang yang menampakkan aurat saja. Kalau lubang bagian lain kalau masalah. Bahkan tapi kalau baru koyak dah tu. Kita duduk perak pecah kain mereka. Dah kain mereka 6 tahun dah JKK dah. Bila pecah kita pun terus tutup dengan tangan, dah batal lagi semayang. Nampak? Itu masalah aurat. Bukan terus batal. Padahal nampak banyak. Ataupun maknanya semayang pakai kain pelekat rumah, dah pakai seluar belah dalam. Dia pergi semayang di masjid. Seluar dalam dah pakai kain pelekat saja. Bila dia duduk tayak awal, dia pergi bangun awal. Sedangkan orang sebelah dia duduk atas kain dia. Bila dia bangun, dia tiang. Kain dia tayak awal lagi. Bosa tak pakai, dah patah. Kalau dia suruh duduk, dah angkat kain dan hilang. Tak ada masalah. Dimaaf pada syarak. Padahal nampak banyak dah. Dia pun duduk tak pakai semula, dah patah. Tapi dia kata biar aku nak kabir rakaat dulu, waktu untuk maka hukumnya batal semuanya. Soalan seterusnya, apa hukum langgar roadblock polis? Kita langgar, kita lari je, tak adalah langgar polis. Roadblock tu dia bubuh kon, dia pun langgar kon tu. Langgar kon lah sakit. Jawabnya tengok kesalahan apa. Nampak apa kesalahan yang kita buat. Kita tidak salah. Dia nak tahan juga, kita pucung lagi ke tepi. Tak salah lah. Tapi kalau kita melakukan kesalahan yang kita terlepas, orang lain pula akan mengorak, maka itu adalah satu kesalahan. Soalan seterusnya, saya pernah dengar ustaz kata naik motor berduaan laki-laki perempuan haram. Tapi kalau naik kereta boleh ke tidak? Naik kereta tak sentuh pun. Jawabnya, memang naik motor, naik kereta tak ada kaitan dengan hukum syarak. Yang ada kaitan dengan hukum halal atau haram apabila berlakunya persentuhan ataupun apa benda ni fitnah. Batu saya khabar mana-mana kalau naik motor sebab tu haram. Kita gendong orang puang. Sini panggil sini panggil dia bonceng. Ganda panggil gendong. Nampak? Gang, G-A-N-G, dong, D-O-M, E, gang, dong. Jadi kalau naik, biasa duduk gitulah. Orang puang mesti kena. Tutup brek sama, brek sama. Jadi kena macam laki bini. Situ haram. Nampak? Tapi kalau naik kereta, bukan haram sebab sentuhan. Tapi maknanya fitnah. Kita boleh buat apa-apa saja. Nampak tak? Bila duduk di dalam kereta. Jadi Islam ni syadul dara'in. Dah dosa besar tak apa naik kereta dengan kita? Bukan dosa besar. Dosa kecil saja. Nak jaga daripada terbabak. Lebih daripada itu. Jadi jaga-jaga awal-awal. Nampak? Jadi hukumnya begitulah. Soalan seterusnya. Ada dua lagi soalan. Kita tak boleh baca semua dah. Kita pendek dah masa. Apakah kita hukum kita menyanyi lagu cinta kepada wanita yang kita suka? Inilah akhir zaman. Memang canggih sungguh. Cara bercinta pun menyanyi dan sebagainya. Jadi ada orang dengan kata-kata di atas mesej sudah dapat memikat seorang perempuan. Ataupun di atas mesej-mesej cinta yang mendayu-dayu dan sebagainya. Maka awet dia pun dengar seronok je. Tetapi ada pula hak jenis menyanyi. Dia menyanyi. Tinggal awet dia kata, abang nyanyilah lagu. Atau sama ada maknanya dengan MP3 atau direct telefon begitu. Tengok kenapa daripada lirik itu. Kalau lirik itu menyebabkan bernafsu perempuan yang mendengar, maka haram. Kalau liriknya tidak bernafsu perempuan mendengar, maka hukumnya tidak haram. Lepas tu kalau awet kata girlfriend kita kata nyanyilah satu rangkap, kita pun nyanyi aku cinta kepadamu. Nampak? Mulutmu yang begitu manis, matamu yang menggoda hatiku. Maka kalau begitu puan gelepok kaki ketang-tang-tang. Jadi begitu dosa kecil kita. Ingat kalau puan minta kita nyanyi, kalau nak nyanyi juga jangan nyanyi-nyanyi yang menyebabkan dia terangsang. Tapi nyanyilah lagu-lagu patriotik. Barulah dia kata tidak. Dia kata bang, nyanyi sekali bang. Lama tak dengar abang nyanyi gitu bang. Bersatu kita bersatu. Dia gitu. Boleh tak tadi?
Manakah apakah macam dengan orang yang ikut fashion bermuzik luar negara? Fashion ni dia dua. Yang pertama, jangan dedah aurat. Yang kedua, jangan sampai orang suka kepada kita kerana gila-gila. Tak boleh. Kerana itu membuka aib kita sendiri. Nah, yang dedah aurat kita tahan dah, pakai skirt, pakai koyok-koyok. Itu haram. Ada juga yang tak dedah aurat, tapi bila kita pakai, orang kata kita ni betul ke tak? Jangan buat gitu. Jangan tu rambut dia cukur tepi ni, tinggal atas ni saja. Pasal benda gini kita cukur dalam hutan je. Nampak tak? Tiba-tiba masuk bandar. Jadi Nabi kata kalau dalam fashion rambut, jangan cukur pada tempat-tempat tertentu dan tinggal tempat-tempat tertentu. Hukumnya haram. Islam sangat-sangat menjaga keterampilan. Batu Nabi SAW, dia sikat rambut dan letak minyak, menunjukkan Islam dan sunnah Nabi. Kita mesti bergaya, kena comel. Jangan rambut buat gitu, beres. Nabi suruh letak minyak dan sikat. Nah, menunjukkan handsome, smart dan sebagainya. Nah, tidak dilarang, bahkan sunnah Nabi. Tapi jangan sampai orang kata kita, anak siapa ni tak berapa sihat, dia keluar tanya orang hutang ke? Jadi tak boleh. Contohnya kita pakai baju model, lepas tu kita ambil periuk, gantung punggung, ambil napis buka telinga. Tak ada dedah aurat. Tapi macam orang gila, pokoknya haram kerana mengaibkan diri kita sendiri. Ramai dia letak Subang ni banyak sangat. Kesian tengok. Budak orang tua-tua kampung nak buat kepik lamping anak, dia boleh telinga penuh. Jadi orang kata, orang gila ke apa? Jangan sampai gitu. Kita nak lawa, Nabi jaga kita. Biar smart sungguh. Jangan sampai jadi orang hina kita. Orang kata ni puak mana pula, tribe mana pula. Kalau kata puak-puak New Guinea lain, Irian Jaya pun lain. Jadi jangan sampai pelik-pelik ikut fashion. Dia menyanyi tu lantak dia, kita dengar lagu saja. Jangan sampai kita pula jadi macam dia. Dan soalan yang terakhir, apakah beza menyanyi dengan syair? Jawab ni sama saja. Dia dalam percakapan manusia dia ada dua. Yang pertama dipanggil nasar, yang kedua dipanggil syair. Nasar ni cakap biasa. Batu orang perempuan dia boleh cakap biasa. Umpama dia jual baju, jual gandum, jual gula, jual buah. Kita tanya dia, Mek, ini rambutan berapa 1 kilo? Dia pun jawab, Pak Cik, rambutan ni 1 kilo RM5. Kalau 2 kilo RM60. Tak ada masalah. Sebab tu dia panggil kalam nasar. Satu lagi dipanggil kalam syair. Maka dia jawab, 2 kilo. Ditarik gitu. Maka tu dipanggil tahbak dan bil qauli. Ini yang dilarang bagi wanita. Kerana perempuan ni, kita ingat baik, Allah jadi very smart, very cute. Sangat pelik dia. Nampak orang perempuan. Dan lelaki-lelaki tidak macam perempuan. Kalau bandingkan kereta orang perempuan ni, Ferrari 360. Nampak? Ferrari Allah Rabbi. Semua perempuan itu, walaupun dia Negro, Mongolia, walaupun dia Afrika, Melayu, tak ada masalah. Bila orang perempuan, macam Ferrari, macam Lamborghini. Nampak? Perfect dia punya body. Kalau kita tengok Lamborghini, dia punya signal seksi, dia punya grey depan seksi, dia punya ring seksi, dia punya exhaust seksi, dia punya side mirror, semua sangat-sangat seksi. Meneleh value kita tengok. Itulah orang perempuan. Sehingga orang perempuan ni kalau dia pakai baju orang lelaki pun, orang tengok syok juga. Dia pakai baju Melayu kain takat, pakai sokok. Orang tengok comel juga dia. Orang lelaki-lelaki tu hendak beri comel pada tubuh badan dia, tidak menaikkan syahwat. Batu orang lelaki-lelaki. Tok Imam, Tok Bilal, dia pakai baju kebaya, dia belah sampai kat peha, hijau merah menyala, letak eyeshadow sini hijau, sini biru, perpaduan emas. Dia duduk dekat traffic light tu. Memang orang lalu seorang muntah, lalu seorang muntah. Walau dia pakai baju yang seksi. Kerana perempuan ni memang dia standard dah. Default setting dah Tuhan buat di comel. Kita format lagu mana pun orang perempuan itu cantik. Kalau kata kita tengok tubuh badan dia yang mendedahkan aurat, dia pakai jubah saja, kita pergi di Mekah, nampak mata je, klik. Kita tengok power apa ni. Padahal nampak mata je. Kalau kata nampak mata, orang kurang dia lalu, ini tak. Kita nampak bayang, nampak bayang. Tu Imam balik dulu, mandi junub.
satu kehebatan orang perempuan. Jadi janganlah kita lebih-lebih dalam bab gini. Orang perempuan yang banyak sangat dia cover muka dia dengan alat solekan, dia tidak yakin muka dia cantik. Faham? Padahal Allah beri dia cantik dah. Sikit-sikit saja. Macam kita beli Ferrari, beli Lamborghini, kita tak payah hantar dah dekat Sunway untuk letak stiker lain kerana nak bagi cantik lagi. Kerana dia ready made, memang cute dah. Itulah perempuan. Jadi kalau kita hantar juga, perempuan tu jenis protong sagar lah. Kena tambah banyak aksesori. Soalan yang terakhir, tadi terakhir dah. Baik. Yang terakhir, insyaAllah ni yang terakhir hakiki. Tunggu. Pernah kawan saya dulu curi ring kereta orang. Sekarang dia dah insaf. Cuma nak minta maaf. Kawan dia tak tahu kat mana tuang ring itu. Nak buat macam mana ni? InsyaAllah yang lain ni kita pulangkan balik yang berbaki. Dan InsyaAllah kita dapat jawab. Kalau panjang ngomong, kita datang untuk race yang lain. Jadi kita harap nanti benarkan race yang akan datang tu buatlah kategori ustaz pula. Kita boleh masuk. Jadi kalau kita masuk orang dah biasa tadi, Simon Seri tadi, dah kita menang betul. Dah siap main budak-budak. Jadi soalan terakhir insya-Allah. Dia curi ring, curi tayar, curi alat-alat sebagainya. Di Terengganu dia mari gerak pukul 4 pagi. Kawasan-kawasan dia lah. Dia letak batu-batu. Letak batu-batu sama tinggi dengan kereta, dia buang angin tayar. Nah, maka kereta pun sangkut atas batu-batu, dicabut tayar. Sebut ring dengan tayar dengan tiup juga. Ini curi ring, sekarang sudah insaf. Nak hantar balik, tak tahu ring satu. Sebab tu kalau kata sokan ni, dia memerlukan wang juga. Sebab tu kita beli kereta, ring kita tak sokan. Bila kita nak lawa, mesti kita letak ring sokan. Ring sport tu ring sokan lah. Ring untuk sokan. Jadi bila orang tengok ring sokan, ring sport, dia pun curi. 2-3 ribu sepasang 4 biji. Sekarang sudah insaf. Ni banyak berlaku. Curi motor, curi karburator. Pernah seorang imam di masjid, dia keluar main jemaah, dia start motor tak hidup. Dia naik EX5. Tu imam kapung. Takkan naik decker. Ataupun master. Jadi EX5 dia start dah hidup. Rupanya dia curi karburator. Dia panggil komen mari baiki pula. Baiki terah tukar pelak dan sebagainya, tak hidup juga. Komen pun dah nampak karburator hilang. Jadi sudah menyesal nak buat macam mana? Jawabnya wajib kena usaha. Sekadar yang kita mampu mencari, seperti diiklankan atau ditanya kepada orang. Bila kita putus asa dah daripada nak temu tuan dia, maka bolehlah kita sedekah derma kepada anak yatim, masjid dan sebagainya, dengan niat membayar balik harta orang. Apabila di akhirat nanti, kita doakan Tuhan dia halalkan perbuatan kita dan banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main kalau harta orang. Walaupun benda yang kecil tak boleh. Telur ayam sebiji je. Walaupun pok saudara kita. Umpama telur ayam 5% je sebiji, dia ambil atas alasan pasal pok saudara dia. Dia ambil telur ayam, dia pergi makan. Sekarang dia menyesal. Dia dengar haram, dia kena diatur balik telur ayam tu atau nilainya kepada pok saudara dia sendiri. Kalau tidak, haram perbuatan yang dia tanggung dosa. Nampak? Dia kena tanya, ya pok saudara pondong saya dulu ambil telur pondong suting, pondong tak sedar. Jadi saya dengar orang ngajar kata kena pulang balik. Tapi nak pulang balik, saya makan dah itu, saya buat 3 suku masak. Jadi sekarang nilainya RM1. Saya nak bayar balik dah. Kalau pok saudara tak halal, kalau halal saya tak bayar dah. Cuma nak cover pok saudara dia pun, atas pok saudara dia lah halal atau tidak. Pok saudara dia kata, mu bukan orang lain, mu seorang je anak saudara aku. Seorang kira lah, kira bayar juga RM1. Maka wajib juga kena bayar kalau macam tu. InsyaAllah kita dipertemukan lain kali jika dipanjangkan umur. Boleh Tan Sri kita doa sedikit. Mudah-mudahan Allah berkat pertemuan kita pada kali ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna fi hadzal yaumil mubarak minas su'ada'il maqbulin wala minal asqiya'il mardudin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi takbir. RC tu nah. Sambil-sambil ketik terima. Ketik. Jangan awak tengok orang lain tu, beri je. Tak wajib, ni sunat saja terima. Bukan wajib. Tak bagi tak berdosa, cuma kedekut je bagi. Baik, sambil-sambil kita ketik terima. Kita tengok Islam tak larang bersukan, tapi jangan sampai menolakkan diri, terutama sukan berisiko tinggi macam lumba motor. Kalau berlaku kematian macam tani atau hukumnya, bezakan dengan orang speed di tengah jalan dan mati di tengah jalan. Jauh sangat beza speed di tengah jalan dengan lumba di dalam trek. Sebab tu Nabi dalam hadis, dalam ayat mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu sengaja merosakkan diri kamu sendiri. Nampak? Sebab tu bila kita ikut peraturan, pakai pakaian, pakai guard, pakai helmet, pakai kasut, semua safety, ada keselamatan, menunjukkan dia menjaga keselamatan diri. Kemudian cara memandunya pula tidak membabi buta. Maka kalau corner yang 180 diambil 180, corner tu dia 4 diambil dia 4, maka dijaga keselamatan, maka tidak haram. Tapi kalau orang luar, nampak, walaupun 100, meter 100, meter 80, yang tunggunya tiang api, pagar, lembu dan sebagainya. Lagi kadang-kadang orang blok dan sebagainya. Tapi kita tak pernah jumpa lagi dalam trek ada JPJ. Maka kalau kita dalam trek sekalipun pakai segala alat keselamatan, tapi kita membawa lebih daripada had yang mengendang bahaya pada diri kita, maka hukumnya haram juga. Walaupun kita pakai segala alat keselamatan, lepas tu jangan lebih. Nampak? Jangan bila kita kata kita pakai ni, kita trek, kita tajam, pakai tayar mahal dan sebagainya, kita boleh sapu berapa saja, tak boleh. Atau sena pun terbabak bila lebih daripada had. Sedangkan alat dia pakai lebih canggih daripada kita, maka lebih daripada had, di situ tempat salah kita. Maka kalau semarangan, maka kita berdosa. Kalau ikut spek asal, tidak lebih daripada yang telah ditetapkan, maka kita tidak berdosa. Maka kalau kita lupa, maka jawabnya kita jaga keselamatan, itu adalah takdir. Soalan seterusnya, apakah hukum solat dalam perjalanan dengan keluar? Kadang-kadang kotor kena habuk ke apa ke, kain pelekat pun tiada, sah ke tidak, makruh ke apa ke? Dia ni naik motor besar pergi Goldwing ekspedisi. Pergi mana? Pergi Penang. Sampai di Ipoh, Rambang Johor, nak semayang, dia kata seluar dia kotor, dia takut ada najis. Jawabnya, kalau rasa bimbang ada najis, tak najis lagi. Kalau rasa kotor, boleh semayang lagi. Yang tak boleh semayang, jelas ada najis. Contohnya air kecil. Ini banyak. Pasal orang lelaki ni tidak macam orang puan. Bila dia kecil, tak sempurna habis air kecil, dia pun bangun dah. Maka bila gegar, degur, dia akan keluar lagi sini. Nampak? Ni contoh mikrofon. Jangan tengok dia lain. Jadi bila keluar air kecil, maka dia keluar dia ada air kecil. Bila keluar dia ada air kecil, maka dia kata tak so. Senang saja. Keluar kita underwear boxer boleh basuh, tak ada masalah. Bukan wajib basuh keluar. Tak ada orang bila dia kecil, air kecil dia kena dia keluar, habis keluar. Bukan. Kenalah titik 2 bahagian depan, tempat keluar najis. Jarang orang dia kena air kecil belakang ni. Mesti depan. Jadi depan, kalau kita nak semayang, buang keluar dalam. Takkan keluar mutu saja, tak ada masalah pun. Dia kata payah nak buang, pakai gak gini. Gak saja kalau nak buang seminggu lebih. Memang payah. Kalau kita tak payah, keluar dalam boleh basuh. Ketika masih diri gini boleh basuh. Pergi kat kanan, pergi kat toilet, buka paip. Tak mau buang. Buka sis keluar, ambil keluar dalam, cabut kelik, terbit gini. Jiru air. Bila kita jiru air, bersih. Kerana air kecil adalah sedikit. Nampak? Tak ada masalah. Jangan takut di paip tu dah. Jadi senang sahaja. Itu cara dia.
Jadi kalau kita kata kotor atau laki masih boleh lagi. Yang tak boleh adalah perkara nanti tadi. Jadi kita ada masa 26 minit 14 saat lagi. Kita lancarkan kutipan derma untuk tabung kebajikan ARC Negeri Selangor. Jadi petugas sila beri jalankan tugas kutip derma. Cepat. Silakan petugas. Petugas boleh pergi. Petugas akan pakai tag warna hijau pada lengan ni. Nampak untuk tabung kebajikan ARC. Kelak motosikal. Ada seluruhnya dia tanya apa hukum orang yang jual air batu lebih air sikit saja. Jadi begitulah bila orang tanya ni, orang ni terasa hati, orang ni tanya, orang ni terasa hati. Orang ni orang jual air batu pula terasa hati. Memang ada semua dia punya mangsa ni. Jadi kita tak usah marah lah. Kalau kait dengan kita, Alhamdulillah. Sebab orang dulu-dulu dia nak pergi dengar kuliah agama, dia berdoa kepada Allah, minta malam ni kena tentang diri aku. Itu baru orang tu nak belajar. Kerana kita datang kuliah, datang belajar, nak dengar keburukan dan kejahatan diri kita sendiri, bukan nak dengar orang lain. Jadi air batunya banyak, air sikit. Contohnya air sirat, penuh satu gelas air batu, tapi airnya sikit. Airnya lebih kurang 3 sudu je tahu. Maka penuh dah. Jawabnya, ada tak tujuan di dalam hati yang menjual nak ambil keuntungan yang lebih memperdaya orang? Maka kalau ada begitu, dia telah melakukan benda yang haram. Nak tahu molek tak molek? Kalau orang buat jual gitu ke dia, diisyak sekali ambil dah. Tak dapat dada, dapat tekuk, ambil dah. Tadi sebelah besar, dia pun sakit hati. Maka ini dilarang di dalam Islam. Laisa minni nak man ghasya, bukan di kalangan umat pun Nabi kata mereka yang cuba nak menipu orang lain walaupun cari yang untung 3%, 4%. Soalan seterusnya, isteri saya tidak taat saya kerana dia tak ada hati dengan saya. Isteri saya juga suka memendam rasa hingga apa yang dipendam itu dah menjadi dendam, hingga dia menyatakan yang dia tak nak menjadi isteri saya. Maka saya perlu menceraikan dia. Saya masih menyayangi dia. Saya fikir anak saya yang masih kecil Ustaz. Ini masalah amat. Isteri tak sayang lagi pada suami. Nampak? Yang pertama sekali kita kena tengok, bila berlaku masalah, tengok diri kita sendiri. Jangan tengok kejahatan isteri. Nampak? Kadang-kadang kita salah, dan kadang-kadang kita tidak salah, tapi dulu kita ada melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah uji kita dengan susah apabila kita berumah tangga. Nampak? Batu bila berlaku anak kita degil, anak kita jahat dan sebagainya, terus jangan salahkan anak, tapi lihat diri kita sendiri dulu. Kadang-kadang kita salah tarbiyah, kadang-kadang betul dah kita tarbiyah, tapi dulu kita derhaka kepada ibu bapa kita. Dalam kes begini, suami boleh dua alternatif. Yang pertama, dia bersabar dan memujuk isterinya dan tanyalah apa benda yang menyebabkan dia tidak ada hati lagi. Dan yang kedua, dia boleh menceraikannya kerana cerai itu adalah hak suami. Fikirlah masuk-masuk, jangan 3 suku masuk. Kerana cerai ni mudah dari suami, mulut suami, lapah cerai. Orang puan tak boleh cerai, dia qadi kena cerai. Sebab orang puan ni tak ada kesabaran. Allah ciptakan lelaki ni dia ada sabar. Jahat lagu mana pun kadang-kadang tak cerai juga. Mu kata mu tak cerai bini mu, sampai duduk maki hamu depan orang ramai, mu tak cerai lagi. Dia tak cerai lagi. Walaupun dia rasa benci dah, sakit hati dah, tapi kesabarannya telah mengatasi sakit hatinya itu. Ini suami yang dipuji Allah. Dapat pahala yang banyak dengan sebab kesengsaraan yang dicetuskan oleh isteri. Batulah kita kena kuat sabar. Tapi kalau tak sabar juga, boleh cerai, tak ada masalah. Kalau cerai, milik orang lelaki, bukan milik orang perempuan. Soalan seterusnya yang datang semalam Ustaz, dan juga dengan sosial lain. Jadi banyak soalan Ustaz ni. Satu lagi Ustaz, kawan saya Ustaz, dia suka rem motor dia. Bunyinya bising, mengganggu kita nak sembahyang. Dosa tak kalau saya rosakkan motor dia?
soalan ni. Baik, dia ni suka bising dengan motor dia. Dengan tu tak panggil motor, motor. Motor. Itu asal ayah motor, motor. Jadi bising perang orang jiran sebelah pun tak boleh nak hidup. Nah, tak ada sebarang hadis yang cerita tentang haram exhaust. Kan ni exhaust tak ada dalam Rasulullah. Tak ada dalam hadis yang mengatakan haram tunggang motor bising. Yang ada dalam hadis tidak boleh memudaratkan orang lain, menyakiti hati orang lain, menyusahkan orang lain. Baik, kalau kita bising perang lalu ke rumah orang, nah, kita nak tahu baik atau tidak, try kita pula tidurkan anak kita, orang lain lalu depan rumah kita bising macam tu. Kita suka tak? Tak ada orang yang suka. Kalau kata saya suka ustaz, mungkin dia teh air kecil. Jadi bila orang lain, awak tak suka orang buat begitu, jangan buat kepada orang. Jelas di sini haram. Sengaja bising lalu kat rumah orang. Sebab orang nak tidur, ayunkan anak, dia ada kerja lain pula. Bukan kerja dia, tak ada, duduk saja. Setengah jam anak ni nak tidur, baru seminit lainnya dia lalu rang, bangun anak menangis, biru muka-muka. Kalau hijau boleh tahan. Jadi sakit hati, nyemok dan sebagainya. Jadi janganlah. Dulu kita ada main motor juga, tapi tak race lah. Ada motor juga, exhaust bising juga. Exhaust motor saya tu ada di Bala boleh ambil. Kerana kalau start sini, BBJ dengan tu. Jadi bila lalu ke surga, lalu ke rumah orang, kita tak start. Kita heret je. Pasal apa? Pasal hormat orang. Nampak? Dia ni lalu depan masjid, depan surga, tak ada heran. Sebab tu selingkuh sini, patah kaki, masuk sekelu, masuk sepanah hidup, macam-macam pasal. Kerana tak hormat kepada orang. Wallahu a'lam. Sekarang kalau kita tengok trend anak-anak muda ni, ada sebagainya suka berpersatuan. Dan dalam persatuan tu ialah kita pelbagai majmuk masyarakatnya. Ada yang minum-minum, tapi anak-anak muda ni cuma tengok aja. Apa hukumnya tu? Tengok apa tu? Tengok diorang minum-minum ke dalam persatuan ni. Tengok dua lah. Ini anak muda sebahagiannya suka berpersatuan, Ustaz. Baik. Jadi dalam persatuan ni macam-macam lah. Sama bangsa ada kan, yang Islam, yang bukan Islam. Ada kadang-kadang program je minum-minum arak. Apa hukumnya anak-anak muda yang bersama-sama dalam program? Masalah bila kita persatuan, pertubuhan, mesyuarat dan sebagainya. Suatulah kita ni manusia yang tidak sempurna. Yang perfect iaitu para nabi dan para rasul. Sahabat pun ada buat silap. Lepas tu bila kita buat majlis-majlis begini, bukan tak tidak melihat kesilapan orang lain, tapi melihat kesilapan diri kita sendiri. Mudah-mudahan bila kita tahu kita silap, kita beristighfar kepada Allah. Rasulullah SAW mengajar kita bila satu meja tu dihidangkan benda yang haram, kita tak duduk meja tu. Walau apa pun terjadi. Sekalipun di antara yang minum di situ adalah pengerusi pertubuhan bangsa-bangsa Islam. Maknanya tak boleh. Kita kena duduk meja lain. Dalam hadis kata meja yang sama tak boleh. Walaupun kita tak minum, walaupun kita pegang sepeh, Allah. Tengok, Masya Allah. Tak boleh juga. Kerana jelas dalam hadis, dalam meja itu dihidangkan arak atau benda yang haram, kita kena beranjak. Sebab tu kita jangan segan dengan orang. Kita ra'i Allah Ta'ala. Kerana Allah lah yang mengeluarkan kita daripada perut mak kita sehingga sekarang kita besar, murah rezeki, dapat bernyawa dengan senang. Maka Allah yang paling patut kita ra'ikan. Kesilapan kita masa lalu. Astaghfirullahaladzim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, tolonglah jangan balas segala salah silap kami di masa lalu. Kami minta maaf kepadamu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya hormati DJ yang bertugas, yang saya kasihi, yang Muhammad dan Sri Khalid, Menteri Besar Selangor, deh yang ada di atas pentas bersama saya hari ini, ahli jawatan kuasa pengatur,
rider-rider, pelumba-pelumba, anak-anak muda yang kita, muslimin muslimat sekalian. Sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Taala dengan limpah dan pertolongan kita dapat mengadakan majlis ini sebagai penutup daripada Karnival Anak Muda Selangor. Sebagaimana yang telah kita maklum, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dan kerajaan negeri Selangor sebagai negeri yang terkaya di Malaysia sudi menjemput saya daripada negeri yang kedua paling kaya di Malaysia. Walau bagaimanapun kemajuan di negeri yang kedua paling kaya nampaknya jauh sangat ketinggalan dengan negeri Selangor. Sebab kalau kita nak beli stokeng pun kita turun ke Kuantan. Itulah hakikat yang sebenarnya. Jadi insya-Allah kita akan tukar kerajaan menjelang saya suka benar lah kalau acara-acara begini. Seperti mana yang jelaskan oleh Datuk Menteri Besar dari Menteri Besar, ini adalah sokam sebenarnya. Sebab tu kita nak anak-anak muda waktu berlomba-lomba rempit-rempit tengah jalan, biarlah lomba dia rempit itu jadi sokam. Sebab dia lomba waktu sokam lain, lomba sokam lain. Jadi Islam ni dia membenarkan sokam dan dia kawal sokam tu. Dan kita sendiri pun maknanya terlibat. Walaupun tidak secara langsung dengan sokam, ramai rakyat yang sebenarnya dia terlibat juga dengan perkara-perkara yang berkait dengan sokam. Contohnya maknanya walaupun tidak main badminton, tak main lomba motor, tak main lomba kereta, tak main go-kart, tak main bowling, tak main hoki, tapi dia bakal kasut sokam. Bermakna sokam itu tu benda yang ada di dalam masyarakat. Dan ada usaha-usaha untuk menampakkan bahawasanya Islam melarang sokam. Ni benda ni kita nak beri faham kepada masyarakat sekalian. Zaman Rasulullah ni banyak sebenarnya berlaku sokam, cuma tidak common. Kita tak jumpa dah hadis-hadis pertandingan sokam dan sebagainya. Tapi sokam itu telah berlaku sejak zaman Nabi SAW. Masa sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, masa dia bukan Islam, di Pasar Mekah tiap-tiap tahun dia ada buat tandingan bulat. Bulat ni bahasa Arab, kalau Melayu gusti, orang putih panggil wrestling. Dan setiap tahun Sayyidina Umar dia menang, tak pernah boleh ke orang lain, dia Muhammad, sehingga digelar Undertaker. Pasal menang Muhammad. Bila dia masuk Islam, maka dia berlawan dengan Rasulullah. Rasulullah kata, orang mana yang kata juara nama Umar? Maka Sayyidina Umar pun bangun berlawan dengan Rasulullah. Selama ni Sayyidina Umar pegang tali pinggang dan di WF, tak pernah kalah. Maka dia kalah dengan Rasulullah SAW. Ini juga adalah sokam. Nampak? Sokam nombor untuk nombor kereta ni, yang kita minat ni, iaitu dia tutup orang. Tak ada nombor-nombor, maknanya walaupun kategori 150cc ke bawah dia pakai low pendek, tak ada. Ini tutup aurat dah. Itu sesuai dah dengan Islam. Mutu tak ada masalah. Tak payah tutup aurat, mutu naked. Jadi sangat-sangat saya puji usaha-usaha seperti ini, kerana ada anak-anak muda yang mereka masih kurang faham kaitan agama dengan kehidupan orang-orang muda. Maka dengan itu orang-orang yang tak tanggungjawab dia ambil kesempatan, dia nak racuni fikiran anak muda. Apabila Islam itu memerintah di dalam negara, sokam tak boleh. Bila Islam memerintah, tiada hiburan. Ini usaha-usaha jahat daripada tangan-tangan manusia yang sememangnya jahat. Islam nak memperkenalkan kepada semua, maka hobi dibenarkan dalam Islam. Minat boleh, main boleh, sokam boleh. Yang tak bolehnya bila melanggar hukum, itu saja. Macam main jam. Sebut dalam kitab-kitab fiqh, hukumnya boleh main jam. Tapi janganlah sampai pagi sampai petang. Turun pukul 10 pagi main jam, sampai pukul 7 malam, tak balik lagi. Sehingga maknanya nak panggil surat jemputan kahwin pun nak pergi mana, maknanya hantar kat dia main jam. Sampai gitu semua. Main sikit-sikit,
dan ada benda lain yang lebih kita nak buat, nak cari rezeki dan sebagainya. Sebab tu kalau sokang sepanjang hari, maka itu bukan hobi namanya. Sokang dia sekali-sekala, bulan ada sekali race, setahun 3 kali race. Kalau hari-hari race, dia bukan hobi dah. Itu lebih berbahaya. Pening kepala kita. Nampak? Jadi tidak ada sesuatu pun yang tak kena antara hobi anak muda ni dengan hukum-hukum yang datang di dalam agama Islam kita, melainkan semua telah disesuaikan, telah dibuat garis panduan oleh ulama-ulama dan umpamanya. Main badminton tak ada kata haram. Raket badminton tu tidak masuk neraka lagi. Yang masuk nerakanya tuan tukang tebah raket tu, pasal ada semayang gari. Gitu juga karaoke tak masuk neraka. Bola bowling tak masuk neraka. Tak ada lah pada masyarakat ini kita tengok tak warna bola bowling banyak kat depan pintu neraka. Mereka kata pasal bola bowling tak memayang. Bola bowling tak salah. Yang salah ialah orang yang tukang golek bola. Golek saja tak semayang, maka dia kena golek masuk dalam api neraka Allah. Jadi Islam adalah agama yang cukup sesuai daripada dulu sampai sekarang. Inilah agama yang dikatakan sesuai untuk yesterday, today and tomorrow. Dulu, kini, selamanya. Jadi insyaAllah saya pendekkan sedikit kerana kita ada beberapa soalan yang nampaknya akan dijawab juga. Hari-hari jawab soalan. Malam di Kuala Terengganu juga jawab soalan 30,000 orang. Alhamdulillah. Saya di sini. Tuan-tuan yang berhormat, kita akan bertanya soalan. Dan soalan itu akan dijawab. Silakan. Soalan pertama Soalan pertama Ustaz. Dosa ke tengok lubang haram tu? Dosa ke tengok lubang haram tu? Soalan pertama tentang lumba haram. Kita tengok lumba haram. Lumba haram ni maknanya lumba luar lah yang tidak ada dalam trek. Jadi maksud kita nak faham hukum lumba haram tu haram ke tidak. Jawabnya haram. Sebab tu dipanggil lumba haram. Cuma lumba dalam trek ni kita tak panggil lumba halal. Jadi lumba yang dalam trek, lumba yang tak haram. Kenapa haram? Ada pokoknya, ada divider dan sebagainya. Dalam trek kerana sebabah tak ada tiang api, ada pasir dan sebagainya. Sebab itulah benda ni tidak memudaratkan nyawa sendiri, maka tidak haram. Baik. Itu pada soalan. Orang lumba haram malam-malam pro-pra. Mana kalau dia accident bahan tiang api mati situ. Kita tengok, tengok. Jawabnya haram atau tidak. Kita tengok orang lumba haram. Hukumnya ada dua. Yang pertama tidak haram, iaitu yang berlomba sama-sama dalam malam-malam. Bukan kita terlibat dengan lumba haram. Kita lalu, kita berhenti kereta, kita tengok, ada lumba haram, kita pun tunggu, tengok. Maka tengok lumba haram itu tidak haram. Yang kedua, haram kita tengok lumba haram, itu penunggang-penunggang yang tak pakai seluar. Kalau itu haram, kalau tengok aurat mereka itu. Allah Ta'ala. Tuan-tuan, berikan tepukan pada Ustaz Zaidus, tuan-tuan.